Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi wa ilmina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama kembali dalam pengajian kita dengan kitab Mukhtasar Ihya pada muka surat 513 dah. 513. Perenggai tengah-tengah ni. Sambungnya lagi kemarin tadi habis kita mengenai tinta dengan dakwah. Asas kertas. Berapa kertas jadi kertas sendiri ke kertas kata dak. Siapa dia? Dakwah dengan pen. Hanya dakwah kata bukan aku juga. Pen dah. Celup cak. Tanya pen kata tangan. Tangan lah, aku tak ada punya gerak sekali tangan. Tanya tangan pula, mana gerak ambil pasal gini? Ya, tangan kata bukan aku juga, kudrat. Bersambung dengan kisah dia. Lepas tanya kudrat, dia kata bukan dia juga. Aku ni terhenti atas iradah. Kehendak. Ada kehendak itulah terjadi. Itu kata iradah. Punca dia asal apa dia ni? Umbi dia berbahasa. Nak cerita tauhid maqam yang ketiga. Maqam keempat tadi nak cerita. Maqam tauhid, maqam ketiga, tingkat ketiga. Kita tauhid yang kedua orang awam. Ni tauhid orang khawas. Yang dapat menyaksikan. Lidah, hati kemudian dapat menyaksi. Lidah saja munafik. Yang pertama, na'udzubillah. Lidah serta hati, iktikad kita orang awam. Orang khawas, lidah, hati, kemudian menyaksi. Ini yang menyaksi ni. Jadi cerita yang menyaksi ni. Jadi cerita dia ni, orang duduk golongan yang ketiga, tauhid dia sedang menyaksi semua ni. Mari mana pucuk. Hati dia menyaksi. Hati Al-Ghazali buat gambaran, usah kita nampak sikit lah. Beginilah perjalanan ahlilah. Ahli sufi seperti Al-Ghazali sendiri. Perjalanannya biasa, satu tahap. Orang panggil perjalanan kerohanian menempuh jalan ilallah menuju Allah Taala. Dia tak ada fokus kepada dia dah, hanya fokus Allah Taala saja. Dia ni lebih tinggi lagi lah. Sebut dalam satu kitab kategori orang tiga, okay? Orang dunia, orang akhirat, kemudian orang ahlillah. Orang dunia dia lalai dengan akhirat. Orang akhirat dia nak syurga, takut neraka. Orang ahlilah tujuan dia Allah Ta'ala. Dia bahasa set dia ni. Saat kita baca kitab, set dia ni. Mudah-mudahan kita bahasa kita ni tak ada gapo lagi. Habuk pun tak ada. Kata dia lagi sambungnya. Kemudian iradat kudrat, kata iradat lah. Aku tak ada kerja gapo, iradat belaka. Kemudian ia seorang tu lah yang diberi nurullah tu. Nur dalam hati dia, campurkan daripada Allah Ta'ala. Dapat menyaksikan semua ni, ia tertanya. Lepas tanya ila akhiri siapa kudrat, siapa iradat. Ia pun tanya lah iradat. Bertanya kepada sifat iradat. Seolah-olah lagu tu lah. Ni penyaksian dia. Dia cek mana berlaku ni. Oh, iradat pula jadi kudrat ni. Apa yang membuatkan engkau berani memperlakukan sifat kudrat yang sudah tenang? Iradat. Orang hak-hak Tuhan buka dalam hati dia ni. Yang dapat menyaksi ni. Dia kata pula, mana iradat ni? Apa munduk buat jadi kudrat gini-gini ya? Kerja apa ni? Demi seperti itu. Hingga ia kudrat ni bergerak tanpa bisa engkau kendalikan. Asal kudrat tak lewat gapo. Bergeraknya kudrat terhenti atas iradat. Iradat ni kehendak, kemahuan. Bila ada kemahuan lah, kudrat bergerak begitu begini, ambil gua tu, ambil gua ni. Asal kudrat tenang, iradat buat jadi lagu tu. Iradat pun menjawab. Dia jawab lah. Dia mau tanya tak apa, aku jawab lah. Apa kata iradat? Janganlah engkau terburu-buru, oi. Jangan terburu, salah kat aku, relax dulu. Jangan engkau terburu-buru, engkau menuduhkan seperti itu. Kerana punya alasan. Tuduh aku buat kudrat jadi gitu gini. Jangan. Aku ini kata iradat tidak bangkit dengan sendirinya. Iradat pun bukan sendiri. Jauh ni, bawa cerita jauh ni. Macam kita
Baca satu kisah lah ni. Dengar saja. Faham tak faham tak ada masalah. Kau faham alhamdulillah. Nak cerita perjalanan mereka. Orang yang duduk tauhid yang ketiga menyaksikan Tuhan. Ni kata masuk syurga biru dihisap ni. Mati sedap. Jadi kata iradah aku ni bukannya sendiri juga. Bukan bangkit dengan sendiri kata iradah. Tetapi aku kata iradah dibangkitkan. Ada yang membangkitkan dia. Aku juga tidak terdorong dengan sendirinya iradah. Aku bukan kehendak dengan sendiri tak. Ada yang membangkitkan aku jadi kehendak. Untuk melakukan semua itu. Jadi iradah jawab lagi tu. Ada yang membuat aku jadi membangkit nak sesuatu. Tadi kita kehendak tu lah. Main mana kehendak kita? Timbul dia daripada mana kehendak tu? Perasaan nak tu. Tetapi aku didorong oleh sesuatu kekuatan Al-Hakim. Al-Hakim, kekuasaan yang bijaksana hakim. Dialah membangkitkan iradah. Pemaksa dan pemberi perintah yang tegas. Itu kata iradah. Aku bukan dengan sendiri. Aku terbangkit kehendak ni. Sebab ada kuasa Al-Hakim. Yang sangat tegas dalam memerintah. Sebelum kedatangannya suatu kekuatan Al-Hakim ni. Kata iradah, aku juga bersikap tenang. Iradah asal tenang. Mari dari hati. Mari mana? Daripada Al-Hakim. Sebab kita tak ada kehendak sebenarnya. Mari mana kehendak? Iradah Allah lah. Iradah Allah tu jadi kita ada kehendaknya. Namun utusan ilmu datang kepada aku dari lubuk hatiku. Jadi kata ada satu kuasa. Tapi sebelum kuasa tu mari dulu utusan ilmu. Jadi iradah ni terhenti atas ilmu. Kehendak terhenti atas ilmu. Kudrat arti terhenti di atas iradah. Ilmu dulu baru kehendak. Nak buat nasi goreng mesti kena ada ilmu. Nasi goreng kapung kau. Jadi bila kita nak makan nasi goreng kapung, dalam hati telitah nak. Jadi ilmu kita pandai masak. Kita masak. Kehendak masak tu sebab ada ilmu. Ilmu datang kepada aku dari lubuk hatiku. Aku ini lemah kata kudrat, kata iradah. Dan tunduk pada keperkasaan ilmu dan akal. Jadi iradah tu mari mana? Mari daripada ilmu. Kita ngaji usul dah. 3 perkara ni sifat yang teguh. Yang kuat menciptakan alam ni. Allah Ta'ala buat alam ni ada ilmu, pandai, bijak. Bila ada ilmu bijak, kehendak nak buat. Bila kehendak, kudrat buat. 3 perkara ni sinonim dah. Jadi kata dia tunduk pada keperkasaan ilmu dan akal. Ilmu lah. Jadi ada kehendak. Aku kata iradah. Tidak tahu apa kesalahanku sehingga aku harus tunduk dan mesti taat kepadanya ilmu. Aku pun tak tahu sebab apa. Jadi kena tunduk. Ini penyaksian orang duduk makam tauhid ketiga. Namun aku tahu bahawa diriku berada dalam ketenangan sebelum yang perkasa itu datang. Sebelum datang yang hakim, yang maha perkasa, yang tegah tu, aku tenang sebenarnya. Meski aku tidak tahu apakah kekuatan itu adil atau zalim. Dia tak tahu penguasa tu adil ke zalim. Tak tahu. Tapi sebelum dia mari, aku tenang. Aku mesti tunduk dan taat kepadanya. Hakim atau berilmu. Bahkan aku harus selalu bersamanya ilmu. Sekalipun keputusan itu masih bisa ditentang. Keputusan itu boleh tetap lagi, boleh lawan lagi. Tapi terpaksa ikut. Demi umurku, kata iradah. Supah tu. Demi umurku selama ia. Iradahnya. Bimbang terhadap dirinya sendiri. Dan lemah condong kepada aku dalam keputusannya. Ilmu tu, ilmu. Jadi kata iradah, selama ia ilmu bimbang terhadap dirinya sendiri. Dan lebih condong kepada aku. Ilmu ni condong kepada iradah.
dalam keputusannya ilmu tu. Maka aku bersyukur, kata dia. Iradat bersyukur. Namun aku masih punya harapan, walaupun tahu ni ilmu ataupun penguasa, aku tetap bersyukur. Dan penantian aku keputusannya ilmu. Jadi iradat tunggu keputusan daripada ilmu lah. Apa-apa ilmu ketahui, maka terhasillah kehendak. Jika keputusannya ilmu sudah ditetapkan, maka sudah pasti aku gelisah. Bila ilmu sudah tetap, apa-apa iradat nak. Dan berada di bawah paksaan untuk mentaati perintahnya ilmu ataupun penguasa, samalah. Oleh kerana itu kudrat itu hanya memaksa untuk melaksanakan kewajipan yang sudah ditetapkannya ilmu ataupun al-hakim. Jadi kudrat ni bagaimana? Kudrat ni buat taat, melaksanakan kewajipan yang sudah ditetap. Ilmu dulu penguasa, kemudian tetap dengan iradat. Tetap ni kita panggil takdir lah. Takdirullah. Itu panggil takdir. Qada dan qada Allah Ta'ala sudah tetap. Jadi ilmu mari selalu iradat, kemudian kudrat selalu dah. Sebab apa? Sebab sudah ditetapkan. Jadi tanyalah tentang keadaan diriku kepada ilmu. Jadi kata iradat, kalau gitu gak, muka saya tanya akulah iradat. Orang tu saya buka mata hati ni. Tanyalah tentang aku kepada ilmu. Ilmu tahulah. Sebab ilmu lah yang menimbulkan ketetapan tu. Kehendak dalam hati ilmu. Dan jauhkanlah cerca engkau dariku. Jangan cerca aku iradat. Jadi sakut paut di ilmu belaka. Jangan cerca iradat. Sesungguhnya aku sebagaimana yang dikatakan oleh yang berkata. Apa kata dia? Kapan engkau berangkat meninggalkan satu kaum? Bila nak tinggal satu kaum? Dan mereka mampu untuk mencegah engkau. Jangan salah kepada iradat. Tanya ilmu dulu. Agar engkau tidak berpisah dengan mereka, kaum itulah. Maka yang berakat adalah mereka kaum. Maka ia mana seorang yang dibukakan, yang dicampur nurullah dalam hati mereka itu, yang nampak menyaksikan semua ni, berkata engkau memang benar iradat, mu memang benar. Betul kamu cerita, mu tidak tersendirian, mu tidak buat kerja seorang. Jadi ada kerja lagi, ilmu, akal, penguasa. Lalu ia seorang itu menghadap akal ilmu dan hati untuk mencela mereka kerana membangkitkan iradat dan mendorongnya iradat untuk membangkitkan kudrat. Baru dia hadap kepada akal dan ilmu. Kata akal pula, lepas dia pergi berhadap kepada akal, akal inilah yang menjadikan ilmu iradat. Aku enjin pelita yang tidak menyala dengan sendiri, akal kata. Aku pun bukan sendiri juga. Bagaimana akal ni? Aku ini dinyalakan. Hati berkata, aku adalah papan yang tidak terbentang dengan sendirinya. Jadi akal ni asal-usul mari mana? Mari daripada hati. Humbi akal di hati. Kemudian dia pancar satu cahaya dia straight. Macam tias putung kepada akal kita. Akal ni asal dia hati juga. Humbi dia situ. Jadi pancaran akal itu terbit daripada hati. Qalbun lah. Situ belakang. Baru dia terbit cahaya tu pergi ke otak kita. Boleh mikir gitu gini. Baru ada iradat. Baru ada ilmu iradat. Kata pula hati. Hati ni mari mana? Hati ni. Jadi akal humbi dia di hati. Terbit cahaya di otak kita ni dinamakan akal. Boleh mikir, boleh tahu daripada cahaya yang terbit daripada hati. Okey, hati ni mari mana? Hati ni raja segala anggota. Markah lagi hati ni. Pusat. Pusat pentadbir hati. Apa kata hati? Aku adalah papan yang tidak terbentang dengan sendirinya. Hati. Ia pun bukan sendiri juga.
Yang terdetik dalam hati bukan sendiri. Aku dibentangkan, ia pun dibentangkan juga hati. Ilmu berkata aku adalah ukiran yang diukir di atas papan putih, iaitu hati. Itu ilmu. Situlah. Duduk di hati belakang. Jadi akal, jadi ilmu. Jadi ilmu kata aku ni ukiran hak duduk atas papan. Kalau kita tak tulis atas whiteboard. Whiteboard tu hati. Situ. Di saat hati menyala. Jadi bila hati menyala, terukirlah ilmu-ilmu tu. Namun aku tidak terukir sendiri, kata ilmu. Aku pun tidak terukir, tertulis sendiri di papan putih tu. Hati tu. Berapa banyak papan sebelumku kosong dari diriku. Ada hati hak kosong daripada ilmu. Sebab ilmu tertulis di hati bukan sendiri. Sebab apa kata dia? Berapa banyak papan putih kosong. Maksudnya hati kosong. Tak ada apa sekarang. Jadi tanyakanlah pada kolam tentang aku. Kolam yang jeng tulis. Jeng tulis atas papan. Jeng tulis atas hati. Kerana tulisan tidak mungkin tanpa kolam atau pinta. Di situ mula. Sampai di sini, sampenanya merasa goyah dengan jawapan yang didapatnya. Cerita siapa tahu tu, kolam hati dengan soalan goyang. Dan ia merasa jawapan-jawapan tersebut tidak berguna baginya. Ia berkata, aku sudah terlalu lemah di jalan ini. Jalan ni menyaksikan Allah Ta'ala. Dan tempat persinggahanku sudah banyak. Singgah situ, singgah sini, tanya situ, tanya sini. Sedangkan pihak yang ku inginkan untuk memperoleh jawapan terus melemparkanku ke sana kemari. Aku nak sini jawapan, pergi situ, pergi sini. Hak yang menimbul pertanyaan. Letih dia kata, lemah dah. Tanya situ, tanya sini, lepas situ, lepas sini. Namun kerana sering dilempar ke sana kemari, diriku menjadi lebih baik ketika mendengar perkataan yang dapat diterima, namun bukan dalam hati. Dan permohonan maaf yang terang-terang dalam menolak pertanyaan itu. Adapun perkataan engkau, aku ini tulisan dan ukiran, yang menuliskanku adalah kolan atau pena, pen. Dia cerita balik, nak cerita lemah jawapan. Yang tertimbul pertanyaan ni. Sana sini, sana lemah lah. Kemudian dia cerita juga, dia kata tulisan di hati itu asal daripada kolan dan pena, tidaklah dapat aku fahami. Sebab yang aku ketahui, bahawa kolam itu terbuat dari besi atau kayu. Tulisan berasal dari tinta, dawak. Dan cahaya lampu berasal dari api. Cahaya hati itulah. Cerah tu baru boleh nulis. Dan tempat ini aku mendengar pembicaraan papan. Hati tu. Lampu, tulisan dan kolam. 4 perkara set dia. Papan, lampu, tulisan dan kolam. Papan ni sebuah hati. Lampu, cerah hati tu. Tulisan yang terukir tu. Kolam, pen. Namun aku tidak menyaksikan apa-apa. Yang nampak situ. Papan, lampu, tulisan, kolam. Jadi aku mendengar bunyi alat menumbuk. Tetapi aku tidak melihat bagi yang ditumbuk. Pagi tu. Dengar tumbuk. Numbuk gergung. Tapi tidak melihat apa yang ditumbuk. Maka berkata kepadanya oleh ilmu. Seorang lah yang bertanya tu. Jikalau engkau katakanlah benar, maka barang-barang engkau kecil. Perbekalan engkau sedikit. Tunggangan engkau lemah. Hak kata kita cari. Tengok sosok tu. Tak nampak tu lah. Umpama kita nampak orang numbuk, dengar orang numbuk tapi tak lihat. Yang kena tumbuk tu apa dia? Kita ni lemah. Tunggangan kita ni lemah. Barang-barang kita kecil, bekalan kita sedikit. Dan rintangan-rintangan yang engkau hadapi di perjalanan sangat banyak. Perjalanan nak menyaksikan semua ni. Jadi yang harus engkau lakukan adalah engkau berpaling dan meninggalkan apa yang engkau miliki. Apa erti kehidupan ini? Jadi susung kembali semuanya. Maka segala sesuatu berjalan
sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Jika engkau ingin menyempurnakan perjalanan untuk mencapai tujuan engkau, maka dengarkanlah dengan baik-baik pertanyaan berikut ini dan engkau menjadi saksi. Selepas jauh kita mau perjalanan, kita ni menyempurnakan apa yang sudah ditentu. Ngelah sekali kata dengar baik-baik. Ketahuilah bahawasanya alam-alam itu dalam perjalanan engkau ini ada 3 kategori, 3 alam. Masuk dalam sikit lagi. Sebab buntu belaka. Fikir sini salah situ, mana timbul dia? Ada Al-Hakim. Mari dalam hati kita pun mari mana? Tulis saya gerak pun mari mana? Kalau gitu, dia kata sebenarnya ada 3 perjalanan. Yang kita dengar numbuk, tak nampak orang tumbuk. Pertama, alamu mulki. Mulk. Wasyahadah. Alam muluk, alam yang kita nampak lah ni. Alam syahadah. Alam yang dapat menyaksikan dengan mata kepala. Setengah mengatakan alam mulki ialah atas bumi kita duduk hingga kepada langit dunia kita nampak. Ini alam mulki. Alam syahadah. Kita duduk dekat sini lah. Kita duduk alam syahadah. Perjalanan mereka yang boleh menembusi semua ni. Yang boleh menyaksikan alam semua ni. Perjalanan orang sufi, awliya ni. Seperti Imam Ghazali ni lah. Dia berjalan belakang dah. Jadi kita ni duduk alam syahadah je. Tu kata dengar orang numbuk tak nampak orang kena tumbuk. Mana alam syahadah tu? Kertas, tinta, pena. Tu kita nampak. Kertas, pen, tulisan. Kita nampak situ lah. Kertas, pen, tulisan. Ini kita orang biasa. Dan tangan merupakan dari alam ini. Alam mana? Alam mulki ataupun alam syahadah. Tangan kita sebab apa boleh nampak, boleh pergi, boleh sentuh. Dan engkau telah melewati tempat-tempat ini dengan mudah. Dunia mudah. Nak go tu ambil, nak go ni ambil, nak pergi situ, nak pergi sini. Nak pergi Amerika, nak pergi Jepun. Nak pergi bulan kau, nak pergi mana kau. Boleh pergi belakang. Mudah alam ni. Dia panggil alam syahadah. Kita dah nampak sini lah. Jadi alam syahadah umpama kertas, tinta, pena. Kertas kita nampak. Pen. Dakwah tulisan. Situ kita nampak. Mudahlah nak alam syahadah. Itu yang jadi kita tak nampak, tak faham. Keduanya alam malakut. Apa alam malakut? Iaitu alam malakut. Ia alam malakut berada di belakang. Alam malakut sangat alam kerajaan. Kerajaan malaikat. Ada makna umum, ada makna khusus. Segala kerajaan Allah Ta'ala panggil alam malakut. Atau setengah mengatakan alam malakut ni mana? Lepas pada langit pertama hingga langit ke-7. Itu alam malakut. Alam kerajaan malaikat. Menguruh, mengatur, menetadbir. Tu yang letak hijau belakang dah. Alam malakut kita tak nampak. Jadi perjalanan orang sufi, orang tasawuf akan menyelubungi masuk alam malakut. Yang nampaklah kerajaan. Naik, turun, tulis, atas, letak. Nampak semua dah. Mari mana? Daripada utusan bawah, atas juga. Tengok gini, siapa bawah. Gitulah. Kalau kita agak duduk Putrajaya lah. Kita tengok siapa kita di sini. Mana Putrajaya suruh? Pusat pentadbir. Royak utusan gini semua. Siapa surat atas, siapa rumah kita. Gitu seolah-olah. Kita tak nampak alam malakut. Kata kita hati sunumah. Hati gelap. Ni kata kita ni nampak. Dengar orang numbuk je. Tapi tak nampak orang numbuk. Orang yang berjalan jalan menempuhi jalan kerohanian. Dia pasti akan masuk alam malakut. Barulah dia yakin sungguh. Ketua yang menerajui kerohanian. Ialah Sunan Nabi SAW. Sudah masuk alam malakut. Mana Isra' Mi'raj. Nabi pergi 7 lapis langit. Naik lagi. Atas tu nama Jabarut. Tu panggil. Ketua bagi segala kerohanian. Sunan Nabi lah. Ia alam malakut berada di belakang engkau. Yakni daripada langit pertama hingga langit ke-7. Itu penuh dengan malaikat. Malaikat buat kerja. Mengurus, mengatur apa-apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Apabila engkau sudah melewati tempat perhentian tersebut. Alam malakut. Kalau sudah masuk.
terhenti dah di alam malakut, tengok dah pemerintahan malaikat, maka akan menemukan di dalamnya malakut terdapat tanah lapang yang luas. Imam Ghazali lalu belakang dah. Tanah lapang luas saja alam malakut. Gunung yang tinggi atas langit dan samudra yang dalam. Dan aku tidak tahu bagaimana engkau dapat selamat darinya. Alam malakut ni bahaya. Sesiapa yang tidak dibimbing oleh guru mursyid yang kamil, takut tersesat dengan syaitan. Dia jalannya ni yang mudah masuk ke syaitan. Syaitan iblis. Lepas tu orang banyak jalannya ni, kalau tak kena cara jadi tak bomo. Asal ngaji hakikat. Tapi yang lekat alam malakut, dia duduk terlekat dengan mene-mene pelik-pelik, jadi tak bomo. Banyak. Banyak. Mana jadi tak bomo, asal gitu ni bomo. Orang kata ayah peng, tahu ayah peng. Asal orang hakikat. Hakikat ayah peng. Bukan sebagai orang dia tu. Tapi bila masuk alam jabarut, alam malakut, dah kau tu boleh, kau ni boleh. Nampak semua. Beringat kerana takut tenggelam di dalam alam malakut. Tak pergi lagi, kita nak menembusi Allah Ta'ala. Macam sunnah Nabi kan. Masuk di langit pertama, penunggu juga. Nampak orang ni, nampak orang tu. Suara panggil, tak teruskan lagi. Tak payah hirau ke benda-benda tu semua. Perjalanan dia. Yang ketiga, alam jabarut. Apa alam jabarut? Iaitu alam ini berada di antara alam mulki dan alam malakut. Alam jabarut, alam penguasaan, alam kerajaan yang halus-halus, yang tak dapat lagi kita nak gambar, terpanggil alam jabarut, alam penguasaan. Malakut ni bawah sikit. Setengah kata alam malakut atas daripada langit ketujuh. Mana Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Mustawa, tu alam jabarut. Nabi lalui dah. Masuk habis dah. Tu alam jabarut. Iaitu alam yang ini berada di antara alam mulki dan alam malakut. Untuk sampai di alam ini, alam jabarut, alam penguasaan. Jabbar, Jabbar. Ambil situlah Jabbar, majbur. Dikuasai kita ni. Di alam ini engkau harus melewati tiga tempat perhentian. Pertamanya iaitu kudrat. Keduanya iradat dan ilmu. Tiga tempat tu bila duduk di alam jabarut. Alam ini berada di antara alam mulki dan alam malakut. Kerana jalan menuju alam malakut, alam mulki adalah yang mudah. Kita mudah. Semaya, puasa, baik, haram, mudah. Sedangkan jalan menuju alam malakut paling sulit. Sebab banyak godaan. Tak tahu mana setan, mana tak. Jadi perjalanan ni mesti ada guru mursyid yang telah melalui dah. Termasuk Imam Ghazali sendiri. Dia ada mursyid dia. Sebelum dia kenal mursyid dia, dia sengka tak molek juga kepada orang ahli sufi ni, perjalanan ni. Sesiapa yang tidak ada guru yang boleh menunjuk dia, semua yang ke sekolah lain belakang. Apa masuk dalam cerita Power Rangers, cerita Ultraman. Bagi mereka. Inilah perjalanan mereka. Itulah yang kita tak nampak. Yang kita dah nampak alam kepala otak ni. Ataupun kita rasa mudah gini lah, alam jin. Tahu jin? Ada alam saipah kita jin, alam jin. Kita tak nampak jin. Dia ada alam dia, kehidupan dia sendiri. Sebab dia ni betul tak comel. Kalau kita tengok dia tak tidur 3 hari. Ada alam jin. Kita gitu salah lah. Tak nampak alam jin. Tak percaya minta lah nak jumpa dengan jin. Doa dengan Tuhan bersama-sama. Tunjuklah lagu mana alam jin ni. Cara tengok. Tu nak cerita alam-alam yang ditempuhi oleh seorang salik yang menjadi awliya muqarrabin. Perjalanan ni semua ialah perjalanan awliya kekasih Allah Ta'ala. Mula-mula apa dia? Nabi-nabi, rasul-rasul. Lepas Nabi lahir, Nabi kata la nabiyya ba'dah. Lepas pada aku tak ada Nabi dah. Yang mana ada? Warasatul anbiya. Batu kata al-ulama'u warasatul anbiya, ulama' muqarrabin. Hati tak pernah lupa dengan Tuhan.
Itu maksud hadis tu. Yang menempuh si habis perjalanan ni. Ni baru ulama sungguh. Zahir batin dia tahu. Seperti Imam Ghazali juga. Ini panggil warasatul anbiya. Nak tahu dia kena menempuhi. Doa dengan Tuhan Yang Maha istiqarah. Minta tunjuk dalam menempuhi lagu ni. Kalau tidak, kita lekat alam syahadah saja. Alam syahadah saja, insya-Allah wa amaman masuk syurga apa tu lah. Tapi tak boleh menembusi seperti perjalanan mereka. Ini kata Imam Junaid, radhiyallahu anhu ardahu, iman kita tasawuf, tak ada dah ilmu paling mulia sekali. Kalau ada ilmu lebih pada ilmu ni lagi, aku tinggal nak murid aku cari ilmu tu lagi. Itu kata perjalanan menuju Allah Ta'ala sangat banyak, umpama napas segala makhluk atas dunia. Tapi jalan yang akrabu, yang lebih hampir, ialah jalan ni. Dengar saja kita. Faham tak faham, suku kira. Nanti akan turun mula, ni tinggi sikit naik. Nanti akan turun, nak cara tawakal ni. Jangan pergi jauh-jauh. Nak cerita tawakal. Mereka yang akan sebut tawakal muqarrabin. Sebab dia lalu habis dah. Kita tawakal syahadah. Tak kerja, tak boleh makan. Itu tawakal kita. Sebab kita tak lalui. Mereka lalui habis. Tahu dah mana tempat dia. Lagi, hanya sahaja alam Jabarut itu di antara alam mulki dan alam malakut. Tinggi alam Jabarut. Dengar sajalah. Mudah-mudahan terhawi peluang kita dapat faham suatu hari nanti. Walaupun lah ni tak faham. Mocik-mocik pening nanti ni. Tak apa. Mudah-mudahan ada jawapan depan Tuhan esok. Sebenarnya alam Jabarut antara alam mulki dan alam malakut menyerupai kapal yang bergerak di antara tanah dan air. Pasal Imam Ghazali ia lalui dah. Ia nak gambaran yang kita dapat faham sikit, ia lontaran kinayah. Lontaran contoh misal. Mudah nampak dah sikit. Sebab tu mereka kata mal la yazuk la yadri. Siapa tak rasa tak lalu, dia tak tahu. Jadi salah sama lah. Jadi Jabarut dengan malakut ni kata dia menyerupai kapal. Kapal tu duduk mana? Yang bergerak di antara tanah dan air. Ada tanah, ada air. Ada tanah, ada gerak sama. Ia kapal tidak berada tepat di atas gelombang air. Tak duduk atas tu juga kapal. Nak ayat alam Jabarut ni. Sebab Jabarut duduk tengah-tengah alam mulki dengan alam malakut. Alam mulki alam kita. Nampak mata kepala. Alam Jabarut duduk tengah-tengah. Umpama kapal jalan sekejap atas air, atas darat. Duduk berantara itu. Dan tidak tepat berada di atas tanah yang tenang. Kapal ni tidak juga duduk atas tanah tenang. Kapal ni juga tidak tepat atas laut yang bergelora. Tengah-tengah gitu. Setiap orang berjalan di atas bumi berarti berada di alam mulki dan alam syahadah. Kita duduk atas bumi, orang panggil kita ni alam syahadah. Alam mulki. Alam nampak otak kala lah. Atau sebenarnya alam misal. Nampak? Jika kekuatannya sudah mampu untuk naik kapal. Imam Ghazali nak gambarkan kita. Kita duduk jalan atas darat. Alam syahadah. Tapi kalau mampu kekuatan menerajui. Rohani kuat. Ada mujahadah. Latihan rohani. Mampu untuk naik kapal. Maka ia. Seorang itulah. Menjadi seperti orang berjalan di alam Jabarut. Kalau mampulah, insya-Allah benda ni tak usah pening. Kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ada rezeki jalan ni akan jumpa. Kita lu ngaji dengan Allah yarham, tuan guru Pak Suami Gunung rahimahullah taala. Jadi cerita panjang lebar, dia orang besarlah dalam tasawuf ni. Dia kata ke dia, kalau Tuhan takdir dah kita jalan tasawusin, jumpalah. Tasawusin akan jumpa. Akan jumpalah jalan ini dengan jalan-jalan ini yang diaturkan oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya, jadi bila tu kita akan masuk alam Jabarut. Bila dia kekuatan naik kapal. Maksudnya kekuatan untuk perjalanan menempuhi kerohanian menuju Allah Ta'ala. Salah satu sebab setengah dia jumpa masyaikh. Ataupun dia dapat hidayah dengan satu benda. Kemudian dia start berjalan. Seperti Imam Ghazali, dia jumpa dengan mursyid dia. Masa ni dia menyalahkan juga orang sufi. Seperti Imam Izzuddin Abdul Salam.
Digelarkan Sultan Ulama. Lagu mana dia? Aku tak kenal. Kata dia, aku tak kenal sebetul Islam setelah aku berguru kenal Iman Abu Hasan Sazili. Baru dia kenal. Nah, ayat permulaan yang setuh ni. Begitu juga Ibn Athaillah. Dia ni ahli hadis, nahu. Tuk dia ahli fiqh. Tuk dia ni semua salah kaum sufi. Dia pun kata nak pergi satu hari nak pergi dengar juga dalam majlis Abu Abbas Mursi. Pembimbing nombor 2 daripada Sazili. Imam Abu Hasan Sazili. Dia nombor 2. Dia pergilah masuk dalam majlis. Dia dengar sekejap. Terus terbuka tu hati dia. Lepas keluar majlis tu terus pergi jumpa Abu Abbas Mursi. Pegang tangan bai'ah terus. Itu jalan-jalan yang ditempuhi. Jadi masa start jalan tu dia ada amalan, ada wirid, berjumpa. Jadi masa tu ada kekuatan. Seolah-olah dia ni sudah naik kapal. Jalanlah. Hingga akhirnya ia bisa berjalan di atas air tanpa menggunakan kapal. Yang merupakan penerapan dari berjalan di alam malakut tanpa tergoncang. Begitulah. Maka jika engkau tidak mampu berjalan di atas air, kita tak boleh nak jalan atas air, maka menyingkirlah. Maka engkau telah melewati bumi dan meninggalkan kapal. Atas air tak boleh, kita tersingkir. Jadi kita ni apa dah? Melewati bumi, duduk atas bumi kita. Meninggalkan kapal, tak boleh naik kapal. Kapal ni bawa kita pergi. Sementara yang tertinggal di hadapan kau hanyalah air yang tenang. Nampak lagu tu lah. Kata dia lagi, alam malakut yang pertama ialah menyaksikan kolam atau pena yang digunakan untuk menulis ilmu dalam papan hati dan menghasilkan keyakinan yang apa tu? Digunakan untuk berjalan di atas air. Pernahkah engkau mendengar sabda Rasulullah SAW tentang sunnah Nabi Isa AS? La wizdada yakinan la masya'ala hawai. Artinya sana ia bertambah keyakinannya terhadap Allah Ta'ala. Bertambah yakin. Nescaya ia bisa berjalan di udara. Keyakinan bila tinggi Allah Ta'ala boleh jalan atas udara. Sebagaimana dikatakan baginya adalah ia dapat berjalan di atas air. Atas air pun boleh jalan juga kalau keyakinan sudah tinggi. Jadi keyakinan dapat di mana? Tak akan dapat keyakinan sebenar selagi tidak melalui perjalanan itulah. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Orang menempuh jalanan menuju Tuhan. Orang panggil sayru ilallah. Kitab Sayru Salikin. Apa Sayru Salikin? Sayru perjalanan, salikin segala salik menuju Allah Ta'ala. Kalau tak faham perjalanan ni, ngaji kitab Sayru Salikin. Dia cerita belakang. Tapi biar khotan lah ngaji. Cerita perjalanan. Seorang hamba menuju Allah Ta'ala. Kita ni perjalanan kita menuju akhirat. Kita nak akhirat. Nak syurga, takut neraka. Tu je kita baru. Kita tak kenal lagi jalan gitu Tuhan. Tak apa. Ada rezeki insya-Allah Tuhan akan tunjuk suatu hari nanti. Jadi orang menempuh jalan menuju Tuhan berkata, aku menjadi bingung dengan persoalanku sendiri. Dia bingung perjalanan ni, bingung. Lepas tu kena ada guru. Hatiku merasa takut dengan bahaya di perjalanan yang telah engkau sebutkan tadi. Gitu gini. Takutlah. Dan aku tidak tahu apakah aku mampu melewati rintangan yang engkau sebutkan sifatnya atau tidak. Apakah hal yang demikian itu ada tandanya? Qala menjawab, ya ada. Bukakanlah kedua mata engkau dan pusatkanlah pandangan engkau. Buka mata, pusatkan kita, hadapkan pandangan kita. Tumpukan satu je pandangan engkau. Jika qala yang digunakan untuk menulis di lembaran hati itu nampak. Qala ni nak ukir dalam hati kita ni. Maka engkau hampir sama dengan para penempuh jalan tersebut. Kalau kita boleh nampak, qala yang digunakan ni menulis di lembaran hati. Maka kita ni samalah dengan orang menempuh jalan tersebut, jalannya ke Tuhan. Sayru ilallah. Kerana sesungguhnya setiap orang dapat melewati alam jabarut dan mengetuk pintu pertama dari pintu alam malakut. Boleh ketuk, menerajui. Maka ia dapat membukanya dengan kolam atau pena. Apakah engkau lihat sesungguhnya sunnah Nabi SAW
ada orang pertama yang dibukakan dengan qalam, yaitu turun di atasnya Nabi. Firman-Nya Allah Ta'ala, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat hakikat. Kalau sufi bahas ini ayat hakikat. Lepas tu baru turun ayat syariat. Ya ayyuhal mudassir. Ini ayat hakikat dulu tulis. Masa ni Nabi duduk uzlah. Keluar di Gua Hira. Ada perkara yang membangkitkan Nabi di Gua Hira. Bukan saya saja tak. Setelah melalui mimpi. Kemudian pergi penyucian di Gua Hira. Hingga malam hari-hari isteri tercintalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengantar makanan. Hari-hari uzlah. Kemudian mari Sayyidina Jibril. Apa Sayyidina Jibril kata? Iqra, bacalah. Bacalah. Nabi kata, Ana bi qari. Dan Tuhan engkaulah yang maha pemurah. Wa rabbukal akram. Yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Qalam tu. Manusia mana? Allamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah Ta'ala mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kita tak tahu sekarang. Qalam tu lah mengajar. Ini cerita alam Jabarut lah. Maka orang menempuh jalan menuju Tuhan itu berkata, aku telah membukakan mataku dan memusatkan pandanganku demi Allah. Aku tidak melihat bambu, kayu dan ranting kayu serta tidak mengetahui qalam kecuali dalam bentuk yang sering aku lihat. Orang yang dibuka itulah. Maka qalam berkata, itu berarti engkau telah menjauh dari tujuan pencarian sebelumnya. Bukankah engkau tahu bahawa benda-benda di dalam rumah itu menyerupai pemilik rumah? Benda-benda dalam rumah serupa dengan pemilik rumah. Bukankah engkau mengetahui bahawa zat Allah Azza wa Jalla itu tidak serupa dengan sekalian zat-zat? Begitu pula tidak serupa tangan dengan sekalian tangan-tangan. Dan tidak pula qalam dengan sekalian qalam-qalam. Qalam ada bercatat ni lah. Duk menulis ni. Tidak pula perkataan dengan sekalian perkataan. Tak serupa juga. Dan tidak pula tulisan dengan segala tulis-tulisan. Itu mukhalafah Allah Ta'ala. Inilah masalah ketuhanan dari alam malakut. Kita ngaji usul beres dah. Tuhan tak serupa belakang. Maka zat Allah Ta'ala bukan berbentuk tubuh. Betul kena ngaji usuluddin dulu. Dia Allah Ta'ala tidak bertempat bersalahan dengan yang lainnya. Tangannya bukan berupa daging dan tulang serta darah. Jadullah fawqa aydihim. Bukan serupa kita. Bersalahan dengan tangan-tangan pada umumnya. Tidaklah qalam atau penanya terbuat dari bambu, kayu. Loh atau lembaran tidak terbuat dari ranting kayu. Loh mahfuz. Qalam tu dia menaik tak. Nabi Isra' Mi'raj kan? Nabi dengar macam mesin taik tak. Qalam sedang menulis. Bukan qalam kita tak. Di loh tu lah, di papan loh mahfuz tu lah. Loh mahfuz tu apa-apa yang qalam tulis. Berlakulah kita ni. Kalamnya tidak berbentuk suara, Nabi Musa dengar. Dan huruf tidaklah tulis yang berupa angka dan lamban atas simbol. Tak ada angka, tak ada apa dia. Tidaklah tintanya dakwah tu terbuat dari garam dan batu. Dakwah nulis tu. Jika engkau tidak menyaksikan semua ini dalam bentuk yang demikian, maka engkau itu seorang khunsa atau benci. Kerana berada di antara menyerupakan dan menyucikan zatnya. Khunsa ni, mereka bila orang sudah menembusi dipanggil rijal. Orang istilah orang sufi, orang tasawuf yang boleh menembusi semua nampak lah kan, dia panggil rijal. Apa rijal? Laki-laki lah. Jadi kalau tak nampak semua, khunsa. Kita ni tak nampak kau sekarang lagi lah. Berada dalam keraguan antara yang ini dan yang itu. Keraguan lah kita. Dia faham ar-rijamu qawamu 'alan nisa. Kita faham laki-laki zahir ayat boleh. Mereka tak. Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Apa rijal? Yang menembusi semua perjalanan. Menguasai atas nisa, kita orang tak tahu sekarang. Lepas tu kita kena tunduk kepada rijal. Tidak termasuk golongan ini. Jadi kita ni bila tak nampak gapo sekarang, tak tahu mana benar mana dak hakikat, tak nampak, duduk cagar atas kertas sama, kita ni bukan lagi termasuk dalam golongan ini, golongan menempuhi jalan menuju pada Allah Ta'ala.
Dan juga tidak termasuk dalam golongan itu. Jadi bagaimana engkau dapat menyucikan zat Allah Azza wa Jalla dan sifat dari segala jisim? Atau kita tak boleh, sebab kita tak masuk jalan ini lagi. Jadi kita tak boleh menyuci, paling kurang kita menyuci atas jalan i'tiqad. Bagaimana engkau dapat menyucikan permanya dari mana huruf dan suara? Ya semua kecek mana dia tak suara. Dan memahami rancangan tentang tangan dan kolam dan tulisan dan lembaran. Nak faham kan? Sebab kita tak menembusi lagi. Dan ketentuan, maka jika engkau telah memahami sabda Rasulullah SAW, Inna Allaha khalaqal Adama ala suratih. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Adam alaihissalam seperti gambaran atau bentuknya saat ini. Tuhan ni mana dalam rupa dia Tuhan jadi. Kita tak faham. Sebab kita tidak menempusi. Iaitu bentuk lahirnya, zahir yang bisa diketahui dengan pandangan mata. Maka jadilah engkau orang menyerupai Tuhan dengan makhluk berjisim. Na'udzubillah. Sebab dia kata, aku jadikan Nabi Adam di atas rupa aku. Kalau kita tak melalui, kita berjisim, rosak. Sebagaimana katakan, jadilah engkau orang Yahudi sejati. Jika tidak, maka engkau jangan bermain-main dengan kitab Taurat. Jika engkau memahaminya sebagai bentuk batinnya yang bisa diketahui dengan mata hati, bukan dengan pandangan mata zahir, maka jadilah engkau orang benar-benar mensucikannya Allah. Jadi selagi kita tak buka pintu hati, tidak dibukakan perjalanan ni, tak nampak malakut Jabarut, maka kita ni menyucikan Allah Ta'ala tidak sejati lagi. Kalau panggil tak i'tiqad kan? Masih gambaran-gambaran ada sama. Lewatilah jalanan tersebut kerana engkau berada di lembah yang suci. Dan dengarkanlah apa yang disisikan oleh mata hati engkau. Semoga saja engkau akan menemukan petunjuk dari nyalaan api. Dan semoga saja engkau menjadi pemilik rumah kemuliaan yang diseru dengan seruan seperti yang pernah terjadi pada sunnah Nabi Musa AS. Inni ana rabbuka. Artinya sesungguhnya aku, inilah Tuhan engkau. Setelah dia pergi kat pokok nyala. Ayat surah Taha. Masa Nabi Musa dengar, dia pergi dekat tu nyala lampu tu pokok, dengar ni. Ini ana rabbuka. Itu doa-doa Imam Ghazali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita juga atas jalan mereka ni. Tidak selagi itu kita tak faham. Paling kurang kita tidak menyalahi. Inilah jalan mereka menuju Allah Ta'ala. Sangat tinggi. Hak kata sesak, bid'ah, nyanyo ke dia. Tak ada hidayah. Jadi insyaAllah kita tak habis lagi, kita sambung besok hari. Dia turun balik tak serusing. Nanti turunlah bab tawakal. Baru dia akan takut balik. Baru dia sebut tawakal muqarrabin, kita nampak lah. Sebab dia nampak belakang, dapat tu muqarrabin. Tawakal kita, dia perih-perih. Tak kerja, tak boleh makan. InsyaAllah kita sambung besok hari. Manakala orang menempuh jalan menuju Tuhan, mendengarlah hal tersebut dari alam ila akhirah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.